Kalau tidak kerana pemberi maklumat, pemecah berita yang sekarang ni sedang diburu. Kalau tidak kerana mereka, rakyat Malaysia tak tahu. Sebenarnya yang paling merisaukan setakat ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri belum membuka mulut, belum mengatakan sepatah pun tentang isu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada wartawan kepada pihak media yang bersama pada hari ini. Cuma sidang media ni ada dua. Pertama saya akan buat mewakili Angkatan Muda Keadilan. Kemudian ahli-ahli parlimen yang turut sama membuat laporan sebentar tadi, mereka akan buat sidang media selepas ini. Jadi yang pertama, mewakili Angkatan Muda Keadilan hari ini saya sendiri selaku Ketua Angkatan Muda Keadilan. Yang ada pada pagi ini saudara Yunus Suara, Ketua MK Johor, Ketua Hasan, Ketua MK Melaka, saudara Syukri Razak, Setiausaha AFK, di situ juga saudara Haziq Biro, mahasiswa serta masyarakat Angkatan Muda Keadilan wilayah dan Selangor. Pertama saya nak go through laporan polis, kemudian ada beberapa tindakan susulan. Jadi laporan hari ini dibuat susulan daripada sidang media oleh Tan Sri Azam Baki yang telah membuat pengakuan bahawa akaun sistem depository pusat ataupun CDS saham yang didaftarkan atas namanya tetapi telah digunakan oleh adiknya bernama Nasir. Cuma hari ini bila kita kemukakan sebab kita nak timbulkan lebih banyak persoalan supaya ada siasatan yang boleh dibuatlah. Berdasarkan laporan tersebut boleh dikatakan bahawa memang Tan Sri Azam Baki iaitu Ketua Pesuruhjaya SPRM telah membuat pengakuan bahawa akaun CDS saham yang didaftarkan atas namanya telah digunakan oleh adiknya. Jadi kita ingin meminta ataupun memohon kepada pihak Polis Diraja Malaysia untuk segera menyiasat pengakuan yang dibuat olehnya kerana mendatangkan kecurigaan yang serius kerana berpotensi melanggar peruntukan Seksyen 25/4 atau Perindustrian Security Depository Pusat 1991 yang mewajibkan akaun CDS dibuka atas nama pemilik beneficiary kepada security yang didepositkan ataupun nama yang disahkan. Ini pun kita dah lihat bahawa SC telah mengatakan mereka telah menghubungi Tan Sri Azam Baki dan dikatakan minggu depan akan ada pertemuan antara mereka. Namun selain itu kita mendesak supaya SPRM dapat menjalankan siasatan yang lebih menyeluruh terhadap Tan Sri Azam kerana ada beberapa peruntukan lain yang kita khawatiri telah berlaku pelanggaran. Yang pertama, sekiranya pengakuan itu dibuat secara agak longgar, kita ingin bertanya bagaimana kita nak sahkan bahawa itu benar milik wang tersebut milik adiknya. Kerana kalau di bawah Seksyen 419 Kanun Keseksaan boleh dipertikaikan soal identiti ataupun pemalsuan identiti. Jadi selagi kita tak dapat sahkan sama ada melalui aliran wang ataupun menunjukkan bahawa wang tersebut milik adiknya, perlu disiasat dari segi Kanun Keseksaan Seksyen 419. Yang kedua, apabila wujud wang dalam akaun CDS tersebut yang beliau mengaku bukan miliknya, turut menimbulkan keraguan sekiranya apabila sumber itu datang daripada pihak yang lain, sama ada wang tersebut melanggar akta dari sudut cukai. Maksudnya kalau disemak dari segi cukai itu juga perlu diteliti sama ada di pihak adiknya itu terlibat kerana bila disebut akaun CDS, adiknya juga mempunyai akaun CDS. Berdasarkan rekod yang dilaporkan,
adanya ada akaun CBS, mengapa beliau terpaksa menggunakan akaun abangnya untuk membeli saham juga. Jadi sebab itu kalau tengok dari segi akta, selainnya mungkin dari segi akta kita itu perlu diteliti, dan seterusnya ketidakjelasan transaksi perlu diteliti sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang yang lain yang boleh membawa kepada potensi salah laku yang lain. Sebagai contoh, kalau kita lihat di bawah, kesalahan pengubahan wang haram yang melanggar Seksyen 4/1 AMLA 2001, mengalih atau menyembunyikan harta dengan curangnya dengan tipuan yang melanggar Seksyen 4/24 Kanun Keseksaan, dan pakai jahat jenayah yang melanggar Seksyen 120B Kanun Keseksaan. Dan ini bersangkut paut ataupun bertabit juga dengan Akta SPRM. Kita juga tahu sebelum ini beliau apabila pengakuan itu dibuat, kita juga syak terdapat pelanggaran terhadap pematuhan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 tahun 2002, pemilikan dan pengisytiharan harta oleh pegawai awam, iaitu pegawai awam yang memiliki saham dengan syarat yang ditetapkan perlulah mendapatkan kebenaran pegawai atasan dengan mengisi lampiran JIP. Jadi apabila kenyataan beliau menyebut selaku Ketua Suruhanjaya hanya answerable ataupun bertanggungjawab kepada lembaga penasihat, ini menimbulkan satu persoalan yang lebih besar. Kerana kalau kita tonjolkan tadi, banyak dari segi ruang undang-undang itu yang menjadi pertikaian, bagaimana lembaga penasihat boleh membersihkan siasatan ini tanpa menyelidiki daripada 4 ataupun 5 pelanggaran tadi. Jadi dari segi siasatan yang kita ataupun laporan yang kita kemukakan pada hari ini, kami mengharapkan pihak polis untuk mengambil ataupun melakukan siasatan yang lebih menyeluruh, yang mana kalau disebut tadi ada lebih kurang 4 ataupun 5 sudut undang-undang yang boleh diteliti, dan kita harap perkara ini akan membolehkan lebih banyak ruang untuk kita mempertahankan integriti dan membersihkan kembali Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun SPRM. Itu yang pertama. Cuma yang kedua, dari segi respon awal pada pagi ini juga, apabila Parti PAS mengatakan bahawa mereka juga berpuas hati, bagi saya itu kenyataan yang terlalu awal, dan ini menjadi pertikaian kerana rekod integriti mereka ataupun sebelum ini mengesahkan sebagai contoh 1MDB itu tidak ada masalah. Terlalu awal kerana sekarang kita lihat bahawa memang terdapat masalah yang besar dari sudut 1MDB sebagai contohnya. Jadi bagi saya, kalau kenyataan yang lebih cermat kepada anggota kerajaan adalah untuk membolehkan siasatan yang rapi, bukan cuba cover up ataupun untuk menghentikan sebarang usaha siasatan yang lebih menyeluruh. Sebab kalau kita lihat dari segi skop lembaga penasihat tersebut, ianya lebih berunsur kepada menasihati dan juga memberi halal tuju SPRM itu secara tersendiri. Tetapi apa yang berlaku apabila berlaku pertikaian soal mungkin adanya salah laku ataupun konflik of interest, sebagai contoh, saya rasa itu bukan tugas lembaga penasihat untuk membersihkan mana-mana pegawai ataupun anggota SPRM, termasuklah Ketua Pesuruhjaya. Sebenarnya pihak yang wajar siasat itu bukan dari sekadar dalaman, kerana integriti SPRM ini merupakan milik ataupun keperluan masyarakat secara keseluruhannya. Jadi bagi saya, lembaga penasihat jangan berkomplot ataupun bertindak melulu untuk membersihkan, sedangkan berdasarkan laporan yang kami buat terdapat beberapa pertikaian undang-undang ataupun akta yang membolehkan siasatan yang lebih rapi. Sebab itu sekarang ini bila kes ini berlaku,
local standard itu tidak jelas. Apabila selama ini bila kita sebut soal reformasi institusi, memang kita mahukan SPRM itu diletakkan di bawah parlimen. Tapi sekarang ini bila berlaku kes sedemikian rupa, kita tahu SPRM ini merupakan masih dianggap sebagai satu agensi atau jabatan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jadi sepatutnya dalam isu ini juga Perdana Menteri kena mainkan peranan, kerana beliau sepatutnya ada tanggungjawab untuk memastikan integriti SPRM ini terjamin. Bebas, bebas, SPRM bebas, SPRM bebas, 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 SPRM bebas, SPRM bebas, undur, 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 SPRM undur, SPRM undur. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Fahmi Fadil, Ahli Parlimen Lembah Pantai. Hari ini saya bersama-sama dengan Ahli Parlimen Petaling Jaya, YB Mariacin, dan juga Ahli Parlimen Ciparenggam, YB Dr. Mazli Malik, telah membuat laporan polis. Dan sebelum itu YB Akmal Nasir, Ahli Parlimen Johor Bahru, bersama-sama dengan rakan-rakan AMK buat laporan polis. Dan kami semua buat laporan polis berkenaan dengan kenyataan media yang dibuat oleh Tan Sri Azam Baki, Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM semalam. Dan ini melibatkan beberapa perkara yang beliau telah secara umum nyatakan berhubung pembelian dan pemilikan dan kemudiannya penjualan saham yang dikatakan atas nama adik beliau, Nasir Baki. Jadi kami minta pihak Polis Diraja Malaysia menyiasat beberapa perkara, khusus berhubung akta-akta seperti berikut, iaitu pertama adalah Akta Perindustrian Security Depository Pusat 1991 berhubung milikan akaun saham, khususnya Seksyen 25, 25A dan 29A. Kemudian juga untuk menyiasat di bawah Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 3 tahun 2002 berhubung pemilikan dan perisytiharan harta oleh pegawai awam, termasuk Seksyen 23 dan 24 perkeliling tersebut. Seksyen 10 bagi peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993 berhubung pempunyaan harta, dan juga menyiasat sumber dana yang telah digunakan untuk pembelian sejumlah saham dan atau warren oleh Tan Sri Azam Baki seperti yang dimaksudkan dalam kenyataan beliau. Kami minta perkara ini disiasat kerana pada pandangan ramai ahli parlimen, SPRM tidak boleh menyiasat diri sendiri dan tidak boleh clear diri sendiri. Jadi ia perlu dilakukan oleh pihak ketiga dan bukan setakat beberapa aspek, tapi aspek keseluruhan. Itulah sebabnya dari awal sejak 14 hari bulan Disember, ahli-ahli parlimen yang diketuai oleh Yang Berhormat Sungai Buloh, YB Sibarasa Rasya, telah minta isu ini dibahaskan dengan segera di parlimen, tapi ditolak pada waktu itu atas alasan teknikal. Oleh itu kami berpandangan parlimen masih tempat terbaik untuk membersihkan nama SPRM, membersihkan nama Ketua Pesuruhjayanya, kerana di situ kita ada mekanisme seperti Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen berhubung institusi-institusi di bawah Jabatan Perdana Menteri, dan itu satu cara, dan ataupun keduanya melalui satu perbahasan dan perundingan di dalam Dewan itu sendiri dengan penjelasan daripada menteri-menteri yang berkaitan. Saya lihat ini adalah cara yang terbaik untuk kita mendapatkan penjelasan dan membersihkan nama bukan sahaja Tan Sri Azam Baki, tapi juga SPRM itu sendiri. Ini penting kerana SPRM adalah satu institusi yang sangat penting untuk memastikan usaha memerangi rasuah itu berjalan terus-menerus dan tidak terbantut ataupun tidak terhalang. Dan saya risau keyakinan orang ramai telah terkesan akibat daripada insiden ini, dan kita mahu memulihkan, menyelamatkan image SPRM itu sendiri. Okey? Sebenarnya adakah wajar satu Suruhanjaya bebas menyiasat lah? Ya. Kan? Ya. Dia polis lah kena menyiasat. dia SPRM tidak boleh menyiasat diri sendiri. Jadi setidak-tidaknya Polis Diraja Malaysia ada hak, ada kuasa untuk menyiasat. Kedua, saya lihat kita boleh tubuhkan Suruhanjaya Diraja, Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI untuk menyiasat perkara ini, ataupun boleh dibawa ke parlimen. Parlimen adalah satu medan yang sangat penting
Di situ ahli-ahli parlimen ada mewakili rakyat dan kita boleh melalui proses yang ada di parlimen itu sendiri untuk mencapai satu kata putus tentang status dalam isu ini. So, tadi report tadi tak boleh siasat jugalah. Dalam 4 perkara, berhubung dengan pemilikan, sumber dana, ini semua yang kami mintalah. Jadi banyak aspek. Suruhanjaya bebas ni yang cadangkan hanya melibatkan ketua pengarah lah. Maknanya pegawai yang ke bawah proses biasa lah. Dalam kes Ketua Pesuruhjaya, sebab dia adalah satu kedudukan yang tinggi dan sangat penting. Jadi itu yang kami lihat perlu ada satu siasatan, sama ada melalui Suruhanjaya Siasatan Diraja ataupun melalui PDRM ataupun melalui Parlimen. Ada 3 option. Ya, dan dia boleh bergerak serentak dan dia boleh dijalankan dia tidak eksklusif bagi saya. Maknanya sistem internal board Tak boleh prevail untuk ranking lain lah. Kita kena lihat dapatan daripada siasatan ini untuk memahami sama ada mekanisme dalaman mencukupi. Kerana jika tidak kerana whistleblower ni, kita tak tahu. Kalau tidak kerana pemberi maklumat, pemecah berita, yang sekarang ni sedang diburu, ataupun dihantar surat letter of demand, kan? Kalau tidak kerana mereka, rakyat Malaysia tak tahu. Maka adakah kita diambang satu keadaan, satu episod seperti yang kita pernah lihat dulu, di mana pemberi maklumat, whistleblower ni, dan akhirnya mereka memberikan maklumat yang akhirnya membuka satu isu Pandora Box ataupun satu isu yang lebih besar, lebih sistemik daripada apa yang kita lihat. Contoh 1MDB, contoh NFC. Jadi banyak lagi contoh-contoh yang merisaukan kita. Dan sebenarnya yang paling merisaukan setakat ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri belum membuka mulut, belum mengatakan sepatah pun tentang isu ini. Dan saya harap selepas dilihat, bukan sahaja daripada Keadilan, daripada Pakatan Harapan, bukan sahaja, malah ada juga daripada MCA, daripada UMNO, daripada Pemuda PAS. Petua PAS tak adalah daripada Pemuda PAS, yang mendesak agar isu ini disiasat dengan lebih rapi, dengan lebih teliti. Bagi saya, kita dah hampir sampai satu tipping point dalam isu SPRM ini.